mereka sebut antara kuasa yang perlu diasingkan ialah kuasa maklumat, di mana kerajaan diminta untuk tidak terlalu mengongkong kuasa maklumat ini, bahkan diberikan kepada rakyat. Jadi saya fikir perbelanjaan yang besar yang telah diperuntukkan untuk kementerian ini berbaloi. Tinggal lagi bagaimana kerajaan membelanjakannya dari sudut keutamaan dan jimat cemat kerajaan dalam berbelanja. Dan dalam agama kita, Tuan Pengerusi, Allah Ta'ala menyebut mengenai pentingnya kuasa maklumat ini dengan sentiasa menyebut mengenai nikmat telinga dan mata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang bermaksud dengan izin, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka ada hati untuk memahami, mereka ada telinga, dan sesungguhnya bukan soal mata mereka buta, tetapi soal hati mereka itu buta. Ini gambaran betapa nikmat Allah Ta'ala sediakan supaya setiap manusia menggunakan sebaiknya nikmat mata dan telinga untuk bermaklumat, supaya hati mereka menjadi hati yang hidup. Pengerusi saya ingin merujuk kepada butiran 04.000 mengenai penyiaran. Isu yang saya nak bangkit yang pertama ialah isu pendemokrasian maklumat untuk rakyat. Saya nak ingat kepada Dewan Yang Mulia ini mengenai permohonan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan semenjak lebih 20 tahun yang lepas, bila kerajaan memohon daripada kerajaan pusat untuk memiliki sebuah penyiaran, stesen penyiaran radio untuk Kerajaan Negeri Kelantan. Kalau boleh saya cuba baca sedikit kronologi secara ringkas. Dalam bulan Ogos tahun 1992, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah bermesyuarat dan telah memutuskan untuk menubuhkan stesen radio dan televisyen milik Kerajaan Negeri Kelantan. Dengan itu, kerajaan telah mengadakan beberapa mesyuarat teknikal dihadiri oleh wakil-wakil agensi berkaitan, JKR, Rusia Penerangan, TNB, Selcom dan sebagainya, dan mereka memutuskan untuk hanya menumpukan kepada penubuhan stesen radio sahaja, bukan TV lagi pada masa itu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan pada 3 Oktober 1992 telah menulis surat kepada Yang Berhormat Menteri Penerangan pada masa itu, Allahyarham Datuk Muhammad Ahmad, memohon bagi pihak kerajaan negeri untuk mengendalikan siaran radio milik Kerajaan Negeri Kelantan sendiri. Yang Berhormat Datuk Muhammad Ahmad pada 12 November tahun 1992 telah menulis surat kembali kepada Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan memaklumkan keputusan kerajaan pusat untuk tidak meluluskan permohonan kerajaan Kelantan berdasarkan alasan bahawa perkhidmatan siaran radio yang sedia ada telah memenuhi keperluan pendengar. Itu alasan pada masa itu yang kita yakin tidak lagi sesuai sekarang. Takkanlah kerana ada satu stesen radio sudah memenuhi keperluan pendengar. Hari ini dah ratusan stesen TV dan radio yang dibenarkan perkhidmatannya di negara kita. Dan selepas itu pada tahun 2009, mana selepas hampir 20 tahun, sekali lagi Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan memohon untuk mendapatkan lesen penyiaran radio bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi surat permohonan kedua ini tidak dibalas oleh kerajaan sehingga hari ini. Saya harap sangat bahawa sudah tiba masanya, selepas lebih kami negeri Kelantan merentah 20 tahun lebih, sudah tiba masanya hak lesen penyiaran radio diberikan kepada Kerajaan Kelantan dan juga kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat yang memohon untuk siaran tersebut. Ini saya Ya, terima kasih Hormat Datuk Pengerusi. Terima kasih Pak Mas. Saya nak tanya Pak Mas, di Kelantan apabila bercakap mengenai radio, lesen radio ni, sebelum ini ada satu stesen radio yang bernama Manis FM. Dan semua orang tahu bahawa Manis FM ini lesennya dikeluarkan kepada individu yang satu masa dulu pernah menjadi timbalan menteri di Peringkat Pusat. Dan sekarang ini Manis FM ini telah dijual katanya kepada individu atau institusi di Terengganu.
Jadi nak minta pandangan Pak Semas, kalau kerajaan boleh bagi lesen radio ni kepada individu pun, apa rasionalnya kerajaan tidak boleh beri lesen kepada sebuah kerajaan negeri untuk kegunaan rakyat jelata? Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Boleh masukkan dalam ucapan saya. Dan saya nak ulas, itulah sebabnya saya sebut kita bercakap mengenai demokrasi maklumat, keperluan. Jangan lagi kerajaan beralasan dengan alasan politik bahawa kerajaan negeri Kelantan akan gunakan sepenuhnya radio, TV untuk tujuan politik. Kalau begitu kita boleh tengok sendiri. Pertama kita ada undang-undang. Semua yang diberi lesen ikut undang-undang. Kalau kerajaan Kelantan langgar, dia boleh diambil tindakan undang-undang. Itu satu. Yang kedua, kalau takut kerajaan Kelantan cakap pasal soal politik dalam radio, apa jadi dengan radio di Kelantan sendiri? Saya mendengar RTM Kelantan. Seronok dengar. Tapi bila masuk bab politik, dihentam kerajaan Kelantan. Kita sakit hati dan kita tak boleh berkata apa pada masa itu kerana tidak ada saluran. Jadi sudah pasti untuk menyuburkan demokrasi, saya rasa tiba masanya. Bukan hanya diberi lesen kepada individu, syarikat-syarikat penyiaran radio yang berpuluh hari ini. Kerajaan Kelantan minta, kita harap inilah masanya yang terbaik. Bahkan saya yakin Menteri Multimedia yang baru adalah abang saya. Saya baca tulisan dia sebagai aktivis pelajar dulu, bercakap mengenai demokrasi. Saya fikir inilah masanya untuk kerajaan Kelantan mendapat nikmat tersebut, insya-Allah. Yang kedua, soal TV, adakah menteri bersedia dalam isu yang sama mengenai demokrasi memberi peluang kepada kami ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk diberi peluang bersuara dalam televisyen 1, 2 dan televisyen berbayar dan sebagainya, terutama sekali televisyen kerajaan, supaya maklumat ini benar-benar diperolehi oleh rakyat. Jadi ini harapan yang saya ingat perlu pihak kerajaan beri perhatian supaya kita mampu untuk menghidupkan demokrasi dalam negara kita. Kemudian yang ketiga, mengenai TV berbayar yang kita sentiasa bercakap mengenai Astro, sebuah stesen TV berbayar yang dilihat terlalu memonopoli. Walaupun kita dimaklumkan kerajaan ada memberi lesen, tetapi soalan saya, apakah tindakan proaktif kerajaan bagi mengelak monopoli Astro di dalam sistem penyiaran saluran berbayar? Hari ini kita tahu bahawa yuran yang terpaksa dibayar oleh rakyat untuk siaran Astro ini begitu tinggi. Bukan soal pengurusan, semua orang tahu. Ini soal bagaimana korporat besar mengauk keuntungan sebanyak-banyaknya daripada siaran Astro yang sedang memonopoli di negara kita hari ini. Jadi saya harap ini juga saya mahu penjelasan daripada kerajaan. Apakah tindakan proaktif daripada kerajaan untuk mengawal? Adakah kerajaan bersedia untuk mengawal harga dengan menetapkan harga siling misalnya, agar hak rakyat sentiasa terjamin dan tidak teraniaya. Kemudian saya ingin merujuk kepada butiran 01000 pengurusan 050700 teknologi maklumat. Dan ini telah banyak disebut oleh dalam dewan kita mengenai broadband ataupun jalur lebar di negara kita yang bayarannya agak tinggi dengan kualiti persembahan yang begitu lemah. Jadi soalan saya, ringkasnya, bilakah kerajaan mensasarkan, berapa tahun lagi kerajaan mensasarkan kos penggunaan teknologi maklumat dan internet media baru ini akan menjadi murah? Ini soalan ringkas saya. Bila kerajaan mensasarkan bahawa satu hari rakyat akan menikmati bayaran murah, terutama sekali bagi para pelajar, para mahasiswa yang terlalu memerlukan perkhidmatan internet ini. Dan akhir sekali, saya ingin merujuk kepada butiran 10000 Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Nasional. Saya ingin mengetahui sejauh manakah keberkesanan FINAS dalam menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfilman di Malaysia.
Kita melihat setakat ini Finas masih gagal. Minta maaf saya sebut, bagi saya masih gagal dalam misinya untuk memperluaskan ruang pasaran, gagal untuk meningkatkan ekonomi, industri filem kerana tidak banyak filem yang kreatif dan berkualiti. Kita juga gagal mempromosikan filem kita ke peringkat antarabangsa, sedangkan televisyen kita dilambakkan dengan filem-filem asing yang begitu banyak dan kadang-kadang tidak memberi sedikit pun kesan yang positif dalam mendidik rakyat negara kita. Kita ingin mengetahui sejauh manakah industri filem kita berjaya melahirkan seniman yang agung, berkualiti seperti Tan Sri P. Ramlee, yang bukan hanya glamour dan masyhur, bahkan dilihat berjaya menjadi guru kepada rakyat yang mampu menyemai budaya hidup sihat dan menolak budaya tidak sihat melalui filem-filemnya yang begitu touching dan berkesan. Saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana Finas mampu untuk mengawal lambakan filem tempatan. Juga itu soal filem tempatan, jumlah produksi filem setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2010 misalnya sebanyak 39 filem dihasilkan. 2011 naik kepada 49. 2012 sebanyak 76 filem. Walau bagaimanapun jumlah purata penonton menunjukkan tren berbeza, iaitu semakin merosot. Ia dianggap satu signal kepada industri perfilman tempatan bahawa masyarakat mungkin mempertikaikan mutu dan kecenderungan filem yang dihasilkan. Ya, pasti Mas Gulung. Ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian berhubung penarikan duti hiburan sebanyak 20% yang telah dibuat oleh kerajaan. Pihak penerbit filem telah mendakwa mereka telah kehilangan sehingga 30% pendapatan bersih yang diperolehi daripada tayangan pawagam. Adakah Finas telah mengadakan perbincangan dengan pihak penerbit sebelum penarikan duti hiburan ini dikuatkuasakan? Seterusnya adalah mengenai penapisan sesebuah filem. Ini isu penting, Tuan Pengerusi. Saya melihat kesan yang besar apabila lembaga penapis filem sudah tidak lagi mengambil peranan ini dan menyerahkan kepada pengarah dan penerbit filem itu sendiri. Kelonggaran ini mengakibatkan banyak filem yang dihasilkan akhir-akhir ini menyentuh sensitiviti agama dan moral umum rakyat, sama ada dari aspek adegan yang dipertontonkan maupun skrip yang diungkapkan. Oleh itu, adakah kementerian bercadang untuk mengembalikan semula kuasa ini kepada LPF atau mempunyai langkah-langkah lain yang berkesan untuk membendung masalah ini? Akhirnya, berhubung dengan dana-dana yang diperuntukkan oleh Finas seperti dana pembangunan seni, dana penerbitan filem kenegaraan dan warisan, dana kesan khas dan insentif tayangan filem cereka. Dana-dana ini semuanya berbentuk pinjaman kepada pihak pengurusan filem. Saya ingin meminta berapakah jumlah pinjaman yang telah diberikan sejak 2010 dan adakah pinjaman-pinjaman ini telah berbayar ataupun tidak. Sekian, terima kasih. Ya. Ini